Baik, kita ke Sarawak. Antara fokus dari Bumi Kenyalang, Parti Sarawak Bersatu hilang satu kerusi Dewan Undangan Negeri selepas adun batu lintang. Si Chi Hao meletakkan jawatan dalam parti itu. Bincang lanjut bersama Buma Win di sana. Buma, teruskan. Terima kasih Azam. Baik, sebelum itu kita ke perkembangan ini. Pendidikan dan pembangunan kemahiran di antara perkara yang perlu diutamakan oleh generasi muda di negeri ini, termasuk kaum Kedayan untuk terus maju. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, meskipun kaum Kedayan merupakan kaum minoriti, namun kaum ini turut menyumbang kepada pembangunan negeri termasuk menerusi arena politik dan pentadbiran kerajaan. Ujar Dato' Amar Awang Tengah, kaum Kedayan juga perlu bekerjasama dengan kaum-kaum lain di Sarawak dalam menjaga keharmonian dan perpaduan yang sekian lama terjalin. Walau bagaimanapun, beliau juga berharap generasi muda Kedayan dapat mewarisi adat resam dan budaya termasuk bahasa asli yang merupakan identiti mereka. Ini kerana jelasnya ramai generasi muda Kedayan kurang fasih berbahasa asal, ekoran penghijrahan, faktor pekerjaan ibu bapa selain perkahwinan campur. Beliau berkata demikian di Majlis Makan Malam Persatuan Kedayan Kuching di Kuching. Pada majlis sama, Dato' Amar Awang Tengah turut mengumumkan geran berjumlah RM17,000 kepada persatuan tersebut. Saudara Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Lintang Si Chi Ho yang juga Ahli Parti Sarawak Bersatu PSB meletakkan jawatan dalam parti itu berkuat kuasa serta merta. Speaker DUN Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfian Awang Nasar berkata surat peletakan jawatan tersebut diterima pada Jumaat lalu. Dalam surat tersebut, beliau menyatakan bahawa beliau telah meletak jawatan sebagai ahli Parti Sarawak Bersatu PSB berkuat kuasa serta merta. Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfian menjelaskan dengan peletakan jawatan tersebut, kedudukan keahlian parti-parti di DUN Sarawak juga berubah dengan gabungan Parti Sarawak 76 kerusi, PSB 3 kerusi, Parti Tindakan Demokratik 2 kerusi dan Bebas 1 kerusi. Membacakan isi kandungan surat yang ditulis dalam bahasa Inggeris kepada pemberita, beliau menyatakan salinan surat tersebut turut diserahkan kepada Presiden PSB, Datuk Seri Wong Sungkoh selain untuk rujukan Speaker DUN. Walau bagaimanapun, beliau berkata si Chi Hao akan turut berkhidmat untuk pengundi dan rakyat Sarawak sebagai adun bebas sebaik mungkin. Bagi Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfian, Si merupakan seorang adun yang lantang termasuk berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 dan berharap beliau terus berjuang untuk Sarawak. Pada Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri ke-12 yang lalu, PSB memenangi 4 kerusi DUN termasuk Batu Lintang, Angkelili, Baklalan dan Bawang Asan. Program Quick Win merupakan komitmen kerajaan untuk meningkatkan kemahiran para peserta khususnya dalam usaha menambah dan mempelbagaikan sumber pendapatan. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Insinyur Yusof Abdul Wahab memberitahu program tersebut memfokuskan kemahiran di bawah Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS sejak 5 tahun lalu yang telah memberi manfaat besar kepada golongan wanita. Insinyur Yusof menjelaskan sehingga tahun lepas, program tersebut disertai lebih 16,000 orang peserta di seluruh negara dan lebih 30% daripadanya berjaya menambah pendapatan RM1,000 sebulan. Ujarnya, di Sarawak sahaja, seramai 1,523 orang peserta luar bandar telah mendapat bantuan melalui program berkenaan dengan nilai kira-kira RM2.3 juta. Saya sangat gembiralah dengan program yang dianjurkan oleh pihak KEMAS kerana program ini dapat membantu suri rumah, ibu tunggal, golongan B40 dan juga kaum para ibu yang memerlukan bantuan-bantuan ataupun pengetahuan dan ilmu dalam berbagai program yang dianjurkan oleh KEMAS supaya dapat membantu mereka dalam menambah pendapatan isi rumah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan pelancaran Quick Win Cookies KEMAS Tanjung Manis di Kampung Seberang Sarike. Tambahnya, antara bidang yang diberi tumpuan adalah bidang masakan, jahitan, perniagaan dalam talian selain makanan sejuk beku.
Dalam pada itu, Cookies Kemas turut membantu dalam mempromosi dan memasarkan produk usahawan bimbingan kemas bagi membolehkan mereka bersaing di pasaran sekaligus meningkatkan hasil jualan dan pendapatan. Sambutan Hari Belia Negara merupakan pengiktirafan kerajaan kepada golongan belia atas sumbangan yang diberikan dalam pembangunan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu, Johnny Pang memberitahu, kerajaan sentiasa prihatin terhadap keperluan golongan itu selain pandangan belia juga penting dalam rangka hala tuju pembangunan dan masa depan negara. Memberi semangat dan juga meningkatkan kesetaraan golongan belia di seluruh negara dan dunia. This world was in lockdown during pandemic for the past 2.5 years. Ini menunjukkan bahawa pihak kerajaan amat prihatin terhadap keperluan golongan belia. Johnny memberitahu demikian pada majlis perasmian Hari Belia Negara peringkat Bintulu. Sementara itu, Timbalan Residen Bahagian Bintulu, Husaini Hakim memaklumkan terdapat 14 pertubuhan belia dan 101 pertubuhan sukan berdaftar di Bintulu dan berharap golongan belia di bahagian itu lebih proaktif. Belia-belia di bahagian Bintulu perlu lebih aktif dan proaktif dengan mengambil peluang menumbuhkan kelab-kelab belia di peringkat daerah, kawasan perumahan dan kampung-kampung agar aktiviti para belia dapat dilaksana dengan lebih teratur oleh pihak kerajaan. Pelbagai aktiviti dilaksanakan bersempena sambutan Hari Belia kali ini menerusi 6 segmen termasuk segmen modal insan, gaya hidup serta kenegaraan dan patriotisme. Golongan belia perlu memanfaatkan penguasaan dalam bidang teknologi dan digitalisasi untuk memacu pembangunan diri. Ahli Dewan Undangan Negeri Lingga, Dayan Noraza Awang Sohor berkata keperluan tersebut amat penting terutama dalam aspek pendidikan, ekonomi dan keusahawanan. Berucap pada perasmian Hari Belia Negara peringkat bahagian Sri Aman di Sri Aman, Dayang Nur Azhar mengakui sebahagian besar belia sekarang adalah golongan yang celik teknologi maklumat dan komunikasi serta teknologi digital. Walau bagaimanapun, beliau tidak mahu keupayaan mereka beradaptasi dengan dunia digital hanya terhad pada media sosial, internet dan permainan siber. Sebaliknya harus diseimbangkan terutama dalam aspek keusahawanan dan ekonomi digital. Jelasnya, platform media sosial misalnya dilihat telah menjadi medium yang penting dalam menentukan kejayaan usahawan belia ketika ini. Oleh itu, katanya golongan itu perlu meneroka teknologi tersebut dan menguasainya agar dapat pergi lebih jauh. Program sehari itu disertai golongan belia dan pelajar sekolah dari sekitar Sri Aman. Sambutan Bulan Kebangsaan terus disemarakkan menerusi program Konvoi Kembara Merdeka Keluarga Malaysia KMKM 2022 peringkat Parlimen Kota Samarahan. Menurut Ketua Konvoi Jabatan Penerangan Negeri Sarawak, Rosi Zalawati Nur Aziz, program hari ini bermula dari Pejabat Daerah Samarahan dan ke beberapa lokasi di Asajaya Simunjan serta gedung sebelum berhenti di Serian. Roszilawati menjelaskan konvoi itu bagi menyerahkan bendera jalur gemilang kepada ketua-ketua kaum di setiap lokasi selain mengadakan aktiviti memasang bendera di premis terpilih. Berucap merasmikan pelepasan konvoi KMKK 2022, Ahli Parlimen Kota Semarahan Datuk Rubiah Wang memberitahu program seumpama itu penting ke arah memupuk semangat patriotik dalam kalangan masyarakat sekaligus mengukuhkan semangat perpaduan antara rakyat Sarawak. Tambahnya, penganjuran program itu juga akan memberi impak positif kepada masyarakat secara umumnya yang sebelum ini tidak dapat menyambut bulan kebangsaan berikutan pandemik COVID-19. Datuk Rubiah Wang turut menyampaikan jalur gemilang kepada beberapa wakil agensi kerajaan serta ketua-ketua masyarakat sekitar kawasan Kota Semarahan yang terlibat. Kepelbagaian persembahan muzik kebudayaan yang ditampilkan pada hari pertama program Northern Region Music Festival yang diadakan di Limbang berjaya menambat hati pengunjung yang hadir. Ini sekaligus membuktikan persembahan muzik kebudayaan kekal relevan dan mendapat tempat dalam kalangan masyarakat.
Acara berprestij NRMF hasil kolaborasi antara Radio Televisyen Malaysia RTM Limbang dan pejabat residen Limbang disokong oleh Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEK bertujuan mengetengahkan muzik dalam medium mewujudkan perpaduan di daerah itu. Uniknya, sebanyak 7 buah reruai disediakan untuk setiap persatuan dan diberi ruang untuk mempersembahkan tarian secara santai turut disertai oleh pengunjung dengan menari bersama. Turut ditampilkan persembahan pocket show daripada kaki tangan RTM Limbang yang juga mengetengahkan bakat nyanyian selain acara permainan bersama pengunjung yang hadir. Acara kemuncak akan berlangsung malam ini yang menampilkan persembahan artis ternama tanah air iaitu Ramlah Ram, Jacqueline Victor, Bob Yusof dan Izzat Lazim. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Bersama kita semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan. Ayuh kibarkan jalur gemilang. Kita bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan Azam. Baik, terima kasih Buma langsung dari Sarawak.